Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga guru, ibu bapa, AKP dan juga anak-anak SISKA iaitu SK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Semoga berada dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang selesa insyaAllah. Okey, untuk hari ini kita bawakan satu topik atau satu aktiviti ataupun satu program yang kita namakan sebagai Sembang Santai SISKA. Okey, Sembang Santai SISKA untuk hari ini kita bawakan topik yang cukup sinonim lah buat masa ni iaitu PDPR, realiti dan bagaimana saya mengurus rutin dalam cabaran norma baru. Okey, sekarang ni kita dah masuk untuk minggu yang dah masuk yang hari tu kita dah lepas 5 minggu berterusan untuk PDPR dan kita akan sambung semula lagi insyaAllah bermula pada minggu hadapan. So rasanya bolehlah kita bincangkan bagaimana kita nak menghadapi PDPR yang akan kita tak pasti sampai bila ni, dan juga macam mana kita akan menjaga kesihatan mental dan emosi kita dalam keadaan tekanan yang sekarang ni lah, dalam keadaan pandemik ni. Okey, tujuan kita bawakan tajuk ni adalah untuk memberi maklumat terkini berkenaan dengan PDPR, apakah cabaran, apakah maklumat yang terkini, bagaimana kita nak berhadapan dengan situasi yang mencabar sekarang ni. Dan untuk hari ini kita bawakan 3 orang panel. Ini panel yang istimewa ni. Yang pertamanya insyaAllah kita akan bersama dengan Tuan Guru Besar kita Encik Azman bin Hashim. Yang keduanya Encik Khairul Naim, NYDP PIBG SISKA, dan yang ketiga ni jemputan khas jauh ni, Puan Zuraida binti Daud, seorang pegawai psikologi dan kaunseling daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni memang sangat hampirlah dengan masyarakat kita, terutamanya kepada kepada keluarga lah, kanak-kanak dan juga ibu bapa ni. Okey, jadi rasanya kita tak nak buang masa sangat. Jadi saya teruskan. Sebelum itu saya perkenalkan dahulu sedikit sebanyak tentang panel kita yang pertama iaitu Encik Azman bin Hashim, Guru Besar SK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Beliau mula berkhidmat di SISKA ni bermula pada tahun 2020. Memang bila kita dah mula habis PKP yang pertama sekali tu, kami pun dah bersama dengan Encik Azman ni, dengan Guru Besar yang sekarang ni. Dan beliau memang merupakan seorang yang sangat aktif, sangat bergerak cergas dalam memacu kemajuan daripada SK Kampung Datuk Seri Kamarudin ni. Okey, jadi beliau akan mengupas topik yang berkaitan dengan maklumat terkini tentang PDPR, tentang kehadiran murid dan juga bagaimana sekolah boleh membantu kebajikan murid yang terkesan dalam situasi pandemik ini. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Guru Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Cikgu Nur Kolbi binti Rahim, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Kampung Datuk Seri Kamarudin, sebagai moderator kita pada malam ini. Sahabat baik saya, ahli panel yang kedua iaitu Encik Khairul Naim bin Haji Razman, NYDP PIBG SK Kampung Datuk Seri Kamarudin. Panel kita yang ketiga iaitu Puan Zuraida binti Daud, Pegawai Psikologi dan Kaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat. Baik, saya mengalu-alulah kehadiran Encik Khairul dan juga Puan Zuraida dalam forum kita pada malam ini. Baik, semua sedia maklum apabila berlaku pandemik ni, sekolah ditutup dan murid-murid belajar di rumah yang kita panggil PDPR. Dan untuk pengetahuan semua, PDPR ini dijalankan secara online. Online ni maksudnya Google Meet lah. Boleh berbual, bersembang secara bersemuka dengan cikgu. Dan juga offline ni contoh dia seperti WhatsApp dan juga Telegram. Di samping itu ada cikgu-cikgu sekolah kita iaitu Sekolah Kampung Datuk Seri Kamarudin memberi tugasan melalui video pengajaran. Dan umum sedia maklum kita menyediakan jadual PDPR yang kita telah masukkan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing.
murid-murid boleh rujuk di situlah jadual yang berkenaan. Dan dari semasa ke semasa apa-apa maklumat kita akan salurkan melalui grup kelas lah, grup WhatsApp kelas. Baik. Untuk pengetahuan semua, jadual PDPR kita ada 3 mata pelajaran sehari. Okey. Yang kita mulakan bermula 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Kita tak nak lewat-lewat sampai pukul 1 ke 2 supaya kita bagi ruang kepada ibu bapa lah khususnya, dan anak-anak kita lah, bagi ruang supaya boleh latihan tu disambung. Kalau kita bagi sampai pukul 1, pukul 2, rasanya kesian kepada murid-murid lah. Kadang-kadang peranti di rumah pun pinjam dengan adik-beradik. Baik, di samping itu juga kita juga menghantar tugasan selepas waktu PDPR supaya memberi ruang kepada murid berkongsi. Contohnya kalau ada murid yang tidak dapat mengikuti kelas pada waktu tertentu, mungkin pada waktu yang sama murid tersebut berkongsi dengan kakak, dan selepas petang pun ada juga cikgu ber-WhatsApp, ber-Google Meet bersama dengan murid. Jadi sebenarnya kita memberi ruang lah kepada murid-murid, tak ada masalah. Kalau ada masalah, contoh dia waktu jadual tu, masalah untuk mengikuti kelas, kita bagi ruang kepada petang. Petang pun ada murid ber-WhatsApp, Telegram dan juga Gemit dengan cikgu-cikgu. Di sini saya ambil kesempatan masih kepada cikgu-cikgu lah, kerana komitmen. Kadang-kadang malam pun ada murid ber-WhatsApp dan juga ber-Telegram lah dengan cikgu berkenaan dengan pembelajaran. Baik, seterusnya saya masuk tentang kehadiran lah. Pihak sekolah telah menyediakan link kehadiran yang standard bermula dari prasekolah PPKI sehingga tahun 6, dan pengisian kehadiran ini perlu diisi sekali sehari sahaja sebagai bukti memberi respon kepada penglibatan PDPR pembelajaran. Murid juga dikira hadir apabila telah membaca maklumat yang disampaikan atau telah menerima tugasan di grup masing-masing. Penghantaran tugasan boleh dibuat selewat-lewatnya 14 hari bagi setiap subjek. So bagi ruang lah kepada murid-murid. Kadang-kadang satu subjek tu ada 3, nak sambung lagi esok-esoknya lagi, dan setiap kali mengajar ada latihan, jadi kita bagi ruang. Tak semestinya pada hari yang sama murid perlu menghantar tugasan, tak perlu. Mungkin 2-3 hari selepas tu pun kita akan terima. Maksudnya penghantaran tugasan tu mesti jangan lebih 14 hari, bagi ruang. Alhamdulillah lah. Okay? Jadi bila diberi ruang ni, insyaAllah tak terkejar-kejar lah murid-murid. Kita pun faham, bila belajar di rumah ni peranti tak banyak, jadi berkongsi-kongsi peranti, dan ibu bapa pun kadang terkejar-kejar juga. Nak mengajar, bukan nak mengajar, maksudnya nak membantulah murid-murid, khususnya dalam pembelajaran. Seterusnya saya masuk bahagian bantuan lah. Untuk pengetahuan semua, pihak sekolah telah menguruskan pelbagai jenis bantuan lah, bagi membantu meringankan beban keluarga yang kurang berkemampuan. Seramai 83 orang murid telah menerima bantuan KUAM, dan seramai 405 orang murid mendapat bantuan awal persekolahan, yang kesemua berjumlah 48,800. Alhamdulillah. Selain daripada itu, sumbangan berbentuk telefon bimbit juga telah diterima oleh 3 orang murid yang menghadapi kesukaran melangsungkan PDPR. Mereka murid-murid itu adalah Nur Auni Batrisha binti Abdullah dari kelas 3 Ibnu Hayyan. Yang kedua, Muhammad Adib Aiman bin Nur Firdaus 3 Ibnu Hayyan. Yang ketiga, Muhammad Azhar Tifza Zami bin Abdullah 5 Ibnu Hayyan. Keluarga murid ini juga mendapat bantuan solar panel untuk perkhidmatan elektrik ke rumah mereka. Kita juga mendapat 3 buah komputer riba untuk makluman semua. Satu daripada orang perseorangan melalui PPD. Alhamdulillah, terima kasih. Murid yang menerimanya ialah Muhammad Haikal Mukris bin Irham 3 Ibnu Khadun.
Sementara 2 lagi daripada mantan Ketua Penolong Pengarah dan sahabat-sahabatnya diterima oleh Nur Raudatul Huda binti Halili, 3 Ibnu Hayyan, Muhammad Adam bin Syahdan, 3 Ibnu Hayyan. Alhamdulillah, terima kasihlah. Semoga Allah membalas jasa penyumbang-penyumbang ya. Terima kasih. Di samping itu, Bank Rakyat juga ada memberi sumbangan sebanyak 100 kepada 4 orang pelajar miskin kita, iaitu Adam Fahmi bin Samsul Arifin tahun 4, Aina Nur Syahiran binti Syamsul Arifin tahun 6, Muhammad Arif bin Muhammad Aziz tahun 4, Muhammad Azrul bin Muhammad Aziz tahun 5. Sementara itu, pihak sekolah ada membuat permohonan kepada pihak Yapim untuk mendapatkan sumbangan kepada 15 orang anak yatim yang kurang bernasib baik. Bimbingan unit bimbingan dan kaunseling sekolah juga ada membuat lawatan ke rumah murid-murid yang perlulah, khususnya yang miskin dan sebagainya, membantu untuk mereka set up peranti atau tujuan PTPR yang ada masalah lah. Pihak sekolah masih lagi juga mencari dana-dana, insyaAllah, dari pihak luar bagi bantu murid-murid KDSK yang kurang perempuan. Dan di sini saya ambil kesempatan kepada penyumbang-penyumbang yang banyak membantu memberi sumbangan kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah menzahirkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Kepada ibu bapa, terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan yang terbaiklah bagi saya dalam kita belajar di rumah lah. Semua sedia maklum banyak masalah. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada parent kerana memahami lah dalam keadaan macam ni. Dan kepada anak-anak Setska Sukses, berilah tumpuan pada pelajaran walaupun kita tidak dapat bersekolah secara lazimnya. Dan insyaAllah harapan kita agar murid-murid dapat belajar bersungguh-sungguh. Tak kira apa jua rintangan yang berlaku, insyaAllah kita boleh bersama-sama mengharunginya. Sekian, terima kasih. Okey, kita teruskan. Terima kasih pada Tuan Guru Besar di atas penerangan sebentar tadi, di atas perkongsian sebentar tadi. Jadi sama-sama kita bersedia untuk PTPR yang akan datang ni. Dan seperti yang dikatakan tadi, jika ada sebarang permasalahan, boleh hubungi guru besar pula. Hubungilah kami lah, guru-guru, mana-mana guru kelas ataupun daripada barisan pentadbir kami, terutamanya penolong HEM kami lah. Okey. Kita teruskan dengan panel kita yang kedua. Beliau yang saya perkenalkan dahulu, iaitu Encik Khairul Naim bin Haji Razman. Beliau merupakan NYDP PIBG Sitska, juga merupakan salah seorang ayah kepada murid kita di sekolah ni. Okey, setakat ni beliau mempunyai 4 orang anak yang telah bersekolah, 2 masih berada di sekolah di Sitska, dan 2 lagi telah pun naik ke sekolah menengah, iaitu SMK Manjung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yaqulu qawli. Terima kasih pada puan moderator kita ya, Cikgu Colby, yang berusaha, dan dihormati barisan panel kita pada hari ini, Tuan Guru Besar Encik Azman bin Hashim, serta Puan Zuraida binti Daud, Pegawai Psikologi dan Kaunseling Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, baik, berbalik pada soalan tadi, pengalaman menguruskan PDPR anak-anak. Okey, sebenarnya pengalaman yang dihadapi oleh setiap ibu bapa berbeza-beza mengikut keadaan masing-masing lah. Dan kita juga sebenarnya tak pernah pun terfikir keadaan ini akan terjadi, iaitu pembelajaran untuk norma-norma baru ni. Bila tercetusnya pandemik ni, segala amalan, segala perjalanan hidup
norma sebelum ini berubah sama sekali. Proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR ni bukan sahaja menuntut disiplin yang tinggi lah. Pelajar malahan juga ibu bapa juga perlu memainkan peranan penting demi memastikan anak-anak kami lah, anak-anak kami, mereka daripada tercicir lah, daripada ataupun tidak tercicir daripada pelajaran-pelajaran yang diajar. Bagi saya sebenarnya tidaklah secara langsung terlibat menguruskan anak-anak ni disebabkan saya bekerja. Urusan PDPR anak-anak lebih diuruskan oleh isteri saya di rumah lah. Maaf tadi saya sambung. Cuma saya tak dapat bayangkan jika kedua-dua suami dan isteri bekerja. Jadinya anak-anak akan terpaksa menguruskan diri sendiri sama ada di rumah ataupun di rumah pengasuh. Anak-anak atau pelajar-pelajar ni akan kurang bimbingan dan mungkin akan ketinggalan lah sedikit dalam pelajaran. Bermaksud ibu bapa balik kerja baru dapat tumpukan pada mereka ni kan. Dan adalah menjadi satu cabaran yang sedikit berat lah bagi ibu bapa yang bekerja ni. Disebabkan perlu luangkan masa untuk anak-anak selepas letih bekerja lah, balik kerja terpaksa luangkan untuk anak-anak pula kan. Dah lah penat kan, balik kena bimbing pula anak dalam mentelaah pelajaran kan. Satu lagi bagi ibu bapa yang kurang berpengetahuan dalam IT ini ataupun bidang teknologi akan menjadi satu kejutan alas baru bagi mereka ni betul kan? Bagi saya sendiri pun, saya pun sebenarnya agak kurang pengetahuan lah. Jadi terpaksalah belajar sedikit pelan-pelan bagi membantu anak-anak belajar di rumah. Sebenarnya pada pendapat saya lah, zaman ni sebenarnya agak mudah lah kerana semuanya orang kata di hujung jari, bukan seperti masa dulu. Jadi sebenarnya pada permulaan tu mungkin lah bagi kita stres je lah kan. Terkial-kial, nak mencari sesuatu, kadang-kadang jumpa, kadang tak. Tapi lama kelamaan tu atas kata inisiatif lah ibu bapa tu sendiri, atas bantuan dan bimbingan guru-guru kan, perkara yang rumit-rumit ni dapat diatasi lah dari masa ke semasa. Tapi saya rasa tak semua rasanya yang kurang berpengetahuan. Kebanyakan ibu bapa, anak-anak sendiri tahu dan berpengalaman sebenarnya menggunakan gadget-gadget dan pembelajaran melalui talian. Terutamanya golongan-golongan orang panggil apa sekarang ni, golongan-golongan milenium kan. Golongan-golongan generasi Y, generasi Z. Dan yang terbaru ni dia panggil generasi Alpha. Mereka-mereka ni sebenarnya sudah terdedah kan dengan gadget-gadget dan tak menjadi masalah untuk melakukan pembelajaran secara online di rumah. Bagi anak-anak yang kata ramai, contoh saya sendirilah kan, 2 sekolah menengah dan 2 di SESKA, agak mencabar jugalah sebab terpaksa menyediakan kata telefon bimbit, komputer bagi kata penggunaan anak-anak untuk PDPR. Pada permulaan dulu, ini saya cerita pengalaman saya, anak-anak saya terpaksa berkongsi menggunakan telefon saya ataupun isteri saya. Tapi bila agak susah dan orang kata agak terbeban, saya terpaksalah juga mengeluarkan bajet simpanan untuk pembelian telefon bimbit dan komputer bagi kegunaan anak-anak saya lah belajar. Cuba kita bayangkan 2 handphone dikongsi 4 orang anak, campur lagi dengan saya dengan isteri kan. Grup WhatsApp penuh dalam handphone tu. Sampai kadang-kadang kata ada 40 ke 50 grup WhatsApp. Itu belum sekolah rendah kan, sekolah agama lagi. Jadinya kadang-kadang jam handphone kan. Jadi untuk kata selesaikan masalah macam saya katakan tadi, terpaksalah berkorban wang simpanan untuk pembelian gadget-gadget ni lah untuk masa depan anak-anak kan. Tapi bagi saya sendiri, saya hanya belikan untuk anak yang sekolah menengah lah.
Sebab sekolah menengah ni mereka dah matang, kiranya boleh menguruskan sendirilah PDPR mereka sendiri kan. Kita tak perlulah kata nak pantau sangat. Tapi taklah saya atau isteri saya lepaskan macam tu je. Contoh, saya bagi contoh paling mudah macam kita main layang-layang. Layang tu kita bebaskan dia terbang ke mana apa semua, ikut dia nak ke mana kan. Tapi sebenarnya dia masih terikat. Terikat kita yang kata boleh perbetulkan serta kita boleh mengawal pergerakan layang-layang tersebut. Macamlah anak-anak kita ni lah. Kami akan memantau dari jauh dan pastikan mereka buat ataupun menyelesaikan segala tugasan yang cikgu-cikgu dia orang berikan lah, untuk ataupun dia orang perlu hadir lah untuk kelas yang masing-masing. Manakala yang adik-adik tu masih gunakan kata gadget-gadget saya ataupun istilah, senang kami nak memantau. Sebab budak sekolah rendah ni perlu kita sorokkan bantal barulah mereka nak buat. Bila kita paksa barulah mereka nak ni kan. Kalau tak paksa dia orang tak buat. Cuma kadang-kadang saya terfikirlah dan tak dapat saya bayangkan bagaimana kesusahan dan kesulitan yang dialami oleh mereka yang tak mampu. Contohnya tak mampu buat demikian. Ialah nak bekalkan handphone untuk anak-anak kan. Zaman pandemik sekarang ni banyak kata terjejas pendapatan kan, tak mampu kan, terutama golongan B40. Jadi terpaksalah dia orang gunakan apa yang ada lah untuk pembelajaran anak-anak mereka kan. Okay. Satu lagi cabaran dan pengalaman yang boleh saya kongsikan ialah berkenaan capaian internet. Ini salah satu masalah juga ni. Ada kawasan yang tiada capaian internet kan. Jadi terpaksalah cari kawasan-kawasan atau yang ada liputan. Cuma kata di kawasan kita ni pastinya tak adalah masalah-masalah tu kan. Tak perlulah pajak pokok ke, naik gunung ke kan, keluar daripada hutan untuk cari liputan kan. Setakat ni tak ada lagi kan. Bagi yang berkemampuan, kata bolehlah melanggan ataupun menggunakan talian tetap di rumah ataupun talian handphone yang kata panggil yang tanpa had, unlimited kan internetnya. Tapi kos dia agak mahal. Untuk ditanggung secara bulanan kan. Manakala yang kurang mampu tu akan menggunakan internet telefon yang kata murah lah, yang mampu milik saja. Tapi capaian internetnya mungkin agak terhad kan. Perkara ini sebenarnya mendatangkan kata stres jugalah bagi ibu bapa kerana terpaksa menanggung kos internet yang terlalu tinggi. Bukan untuk golongan B40 saja, golongan M40 pun juga terasa bebanan ni sebenarnya. Terutama macam anak yang ramai kan. Satu handphone, dua handphone, bukan nak kena reload internet rumah lagi kan. Jadi bebanan tu memang terasa lah. Tapi orang kata terpaksa untuk masa depan anak-anak, kata kita terpaksa berkorban lah untuk kos-kos bayaran tu. Macam contohnya saya sendiri pun dekat 300 jugalah bulan-bulan terpaksa saya limitkan untuk bayaran internet. Baru kami home internet dengan internet telefon bimbit. Itu pun saya ambil yang paling murah lah, yang saya mampu. Kalau ambil mahal memang tak mampu kan. Tapi alhamdulillah lah, kalau tak salah saya ada berbagai bantuan dan inisiatif dari kerajaan bagi membantulah golongan-golongan sasar yang kurang berkemampuan. Okay. Sebagai ibu bapa, apa yang kami mampu buat adalah sentiasa memberi semangat, dorongan kepada anak-anak, tidak terlalu membebankan anak-anak, tidak memaksa atau menekankan emosi anak-anak. Mereka pun sebenarnya mengambil masa untuk menyesuaikan diri dengan kaedah PDPR ni. Cuba kita bayangkanlah sendiri, dalam sehari dari 4 atau 5 mata pelajaran dicampur pula dengan pelajaran sekolah agama bagi yang bersekolah rendah, akan menyebabkan anak-anak ni dengan lambakan kerja. Banyak kerja-kerja yang diorang kena buat dan banyak kerja-kerja yang tertangguh. Perkara ini menyebabkan murid-murid ni mungkin tertekan, kerja tak siap, due date dah dekat. Bayangkan berapa runsingnya murid-murid ni. Bagi ibu bapa pula, keadaan yang sama juga mungkin berlaku lah. Bayangkan tadi diceritakan untuk seorang anak, jika 2, 3 dan 4. Bayangkan tekanan yang dirasai oleh ibu bapa itu sendiri kan.
banyak juga kita dengar keluhan-keluhan dari ibu bapa, terutama golongan yang tidak berkemampuan, tekanan hidup, pendapatan terjejas dan berbagai lagi lah masalah-masalah yang kata timbul sejak pandemik ni. Cabaran untuk menjaga kan kesihatan mental, emosi memang amatlah berat kan, berat sangat untuk ditanggung. Sebagai kita orang Islam kita kena baliklah pada fitrah kita, iaitu pada yang satu Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena punca stres tu bukan dari tekanan mental semata-mata, bahkan punca tekanan itu sebenarnya berpunca dari kecelaruan dan kelemahan hati kita, roh kita, nafsu dan akal. Kelemahan hati ni yang menyebabkan rapuhnya hubungan individu tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap manusia ni sebenarnya tak terlepas dari ujian hidup. Yakinlah setiap masalah ada jalan penyelesaiannya, dan dengan syarat kita perlu tabah dan redha menghadapi segala ujiannya, serta berusaha untuk menanganinya lah, bukan duduk saja berdoa tanda tangan. Kita kena berusaha lah untuk menangani masalah-masalah tu. Bagi pengalaman saya sendiri, situasi pandemik ni sebenarnya banyak mengajar erti bersabar, bertenang dan cara mengawal emosi. Sebagai contohnya, paling mudah saya sendiri terlibat dengan saringan-saringan pesakit-pesakit COVID sebelum ni, dan sekarang saya juga terlibat dengan pesakit-pesakit yang perlu diberikan vaksin, dan ada ketika berasa agak stres dan emosi ni terganggu. Balik dari kerja pula dia berbani pula dengan hal-hal PDPR anak-anak yang tertangguh dan belum selesai. Bukan saya saja, isteri juga agak tertekan lah dengan nak menguruskan anak-anak kecil, makan minum mereka dicampur dengan PDPR kan. Memang agak betul-betul mencabar lah, dan bukan mencabar saja, menduga tahap kesabaran masing-masing kata kan. Apa yang perlu kita buat ialah kita kena sentiasalah beristighfar. Yang penting jangan tinggal solat, sentiasa berdoa dan bertawakal serta berserah pada Allah yang Maha Esa. Amalan-amalan inilah yang akan membantu kita bersikap positif, rasional untuk menempuh dan menangani keadaan pandemik kita sekarang. Satu sudut lagi yang boleh saya kongsikan dengan melakukan amalan-amalan relaksasi. Satu teknik untuk membantu individu mengurangkan stres, ketegangan badan, anxiety, untuk mengawal denyutan jantung, tekanan darah dan lain-lain, respon simpatetik. Tindakan ini dilakukan secara sedar dan boleh membantu dalam mengawal emosi seseorang. Apa yang perlu yang kita lakukan, tentu saya sendirilah dengan melakukan latihan relaksasi ini, iaitu teknik pernafasan. Kita bernafas dalam-dalam, cuba tarik nafas dalamnya menggunakan hidung, tahan, lepas dengan mulut. Kita boleh praktikkan sehari dan juga diamalkan ketika kita marah ataupun beremosi untuk menenangkan diri kita. Seterusnya, yang kedua, mindfulness, iaitu sebagai contoh kita bermeditasi. Berlatih untuk bertenang, kosongkan fikiran, cuba berfikir secara positif, buangkan segala yang negatif. Keadaan ini akan memberi otak kita ni berehat dengan kaedah menumpukan perhatian kita pada situasi atau keadaan semasa tanpa kita menghakimi keadaan tu. Dan yang ketiga yang kadang-kadang saya akan buat iaitu relaksasi otot progresif, iaitu dengan lakukan regangan dengan kiraan 10 atau lebih lah pada otot-otot tertentu seperti tangan, bahu, leher kita, mata, muka kan. Tadi pernafasan kita, kaki kanan, kiri kita. Manfaat-manfaat yang boleh kita perolehi dari regangan yang saya sebutkan tadi ialah dia akan mengurangkan kadar atau memperlahankan kadar pernafasan kita. Kalau kita marah, kita akan bernafas dengan laju kan, kita tak dapat kawal keadaan. Jadi bila kita buat keadaan tadi tu, dia akan memperlahan, akan mempengaruhi pernafasan kita. Di mana jika kita stres dan beremosi, kita akan stres laju dan susah nak kawal. Selain itu juga dia dapat menurunkan tekanan darah, merehatkan otot dan mengurangkan kegelisahan yang kita alami. Selain itu juga amalan-amalan yang kongsikan tadi juga, yang tadi saya kongsikan tadi, dapat meningkatkan konsentrasi atau akan fokus kita lah akan lebih
Juga meningkatkan keupayaan untuk berfikir dengan jelas, meningkatkan imuniti, boleh juga mencegah penyakit-penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi. Kalau kita berjaya mengawal stres, mengawal pernafasan kita kan. Dan ada juga kajian menyatakan ia boleh mengatasi insomnia ataupun sukar untuk kita tidur. Okey. Sebelum saya akhiri ucapan saya ni ataupun tajuk yang diberikan pada saya tadi, penularan wabak COVID-19 sebenarnya telah memberi impak yang besar kepada kelangsungan hidup, keselamatan dan kesihatan dalam komuniti. Memandangkan tiada pilihan lain, amalan norma-norma baru kehidupan perlu kehidupan dalam suasana wabak COVID-19 yang masih menular perlu diperkukuhkan di kalangan masyarakat dan komuniti. Termasuklah juga di sekolah-sekolah lah. Banyak lagi sebenarnya masalah-masalah yang berlaku semasa proses PDPR ni. Tidak ketinggalan antara isu lain termasuklah fokus pelajar di dalam kelas, kekeliruan komunikasi guru dengan ibu bapa serta persekitaran rumah yang kurang kondusif. Okay. Namun di saat pandemik COVID-19 ni masih menjadi ancaman utama kepada keselamatan dan nyawa rakyat. PDPR ni merupakan kaedah yang paling selamat dan tepat bagi meneruskan sesi pembelajaran ni. Okay. Walaupun timbul masalah di sana sini pada permulaan, namun secara keseluruhannya ia dapat berjalan dengan lancar insya-Allah. Okay. Menjadi tanggungjawab kita semua, tak kira sebagai ibu bapa, guru-guru dan pihak-pihak bertanggungjawab untuk memperbetulkan dan memperbaiki kaedah PDPR ni dari masa ke semasa bagi memastikanlah anak-anak yang bersekolah ni seronok dan tidak tertekan serta mendapat pengalaman belajar yang terbaik insya-Allah. Okey, sekianlah dari saya. Okey, saya serahkan kembalilah pada puan moderator kita, Cikgu Khalbi, untuk meneruskan sembang santai kita pada hari ini. Silakan puan. Baik, terima kasih kepada Cik Naim. Kupasannya sangat baik, walaupun waktu saya jemput tu beliau rasa ragu-ragu, tak yakin kan. Alhamdulillah sangat kupasan yang sangat baik dan perkongsian yang sangat baik bagi saya lah. Okey, saya lupa sebut tadi, sebenarnya Cik Caroline ini juga merupakan pembantu perubatan di Hospital Manjung dan sekolah kita sebenarnya sangat bertuah lah. Sebab kita mempunyai NYDP, PABG kita yang terlibat secara langsung dengan situasi pandemik ni. Seperti yang beliau katakan tadi, saya cukup suka dengan analogi analogi tentang seperti kita melepaskan layang-layang. Macam tu lah kita berurusan dengan anak kita. Kita lepaskan tapi dalam masa yang sama kita tak bagi 100% lepas. Kita masih pegang dan cuba kawal. Dalam masa yang sama kita tidak terlalu mengokong mereka. Okey. Kemudian berkaitan dengan teknik relaksasi yang Cik Naim kongsikan tadi, ada 3 yang saya sempat catat, iaitu teknik pernafasan, mindfulness dan juga relaksasi otot. Saya rasa memang 3 ni sangat mudah dan boleh diamalkan oleh sesiapa sahaja. Cuma macam mungkin kita nak biasakan lah, dan saya rasa memang secara jujurnya sesiapa pun mudah mengalami stres, mengalami tekanan perasaan, tekanan emosi semasa situasi pandemik ni, sebab ianya sesuatu yang kita tak boleh nak kawal, musuh yang kita tak nampak. Tapi nak tak nak, macam Cik Naim kata, kita tak ada pilihan dan kita memang kena hadapi juga situasi pandemik ni. Dan untuk itu saya teruskan dengan panel kita yang ketiga. Istimewa saya bawakan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau ialah Puan Zuraida binti Daud atau lebih dikenali sebagai Madam Zu. Dia bertugas di bahagian psikologi dan kaunseling di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Batu Pahat Johor. Beliau mendapat pendidikan awal sekolah rendah di Batu Pahat di Muar Johor dan meneruskan pendidikan sehingga STPM iaitu jurusan akuntan
Ekonomi sebelum beliau menyambung pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang psikologi dan kaunseling daripada Universiti Malaysia Terengganu. Beliau berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang psikologi, kaunseling, kekeluargaan dan penyalahgunaan baan. Jadi beliau juga memang berpengalaman sebagai pegawai psikologi di AAD Care, agensi anti dana kebangsaan, khidmat bantu serta kemasyarakatan. Sangat bagi aktif dalam pembinaan perundingan dan latihan, penulisan buku, pembinaan modul-modul bengkel, seminar berkaitan psikologi, kaunseling dan pembangunan insan masyarakat serta pembentangan modul di peringkat antarabangsa. Beliau juga merupakan seorang kaunselor berdaftar dan mempunyai lesen tenaga pengajar iaitu daripada Perancis. Seorang dalam masa yang sama ni beliau juga merupakan seorang perunding kecantikan bertauliah daripada Mary Kay, pengasas kepada syarikat Seindah Crystal Collection. Orang yang sangat aktif ni. Beliau mempunyai 2 orang anak, seorang berumur 7 tahun, memang terlibat dengan PDPR. Tahun 1 kita tahu memang kata mula-mula dah kena mula kelas online. Dan seorang lagi bayi lelaki yang berumur 10 bulan. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan Madam Zul, dipersilakan Madam Zul. Okey, bismillah. Salam sejahtera untuk semua. Suara saya jelas Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tak nak mengambil banyak masa. Jadi saya teruskanlah kepada topik yang diberikan pada saya adalah berkaitan dengan burnout. Okey, burnout di kalangan dewasa dan juga kanak-kanak. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebelum saya mengupas tentang burnout tu, saya nak bagi tahu dengan masyarakat apa itu burnout. Kena tahu terlebih dahulu apa itu burnout. Okey, burnout ni saya kupas sikit apa itu burnout. Okey, burnout ni adalah satu keadaan di mana kita ni mengalami keletihan secara fizikal dan psikologi disebabkan pekerjaan ataupun kehidupan profesional. Itu dia burnout. Ni orang sebut burnout. Tahu tak apa itu burnout? Burnout tu adalah di mana satu keadaan tu lah, satu keadaan keletihan yang terlampau, fizikal dan psikologi. Disebabkan pekerjaan atau kehidupan profesional. Benda ni dah dimasukkan dalam kesihatan, dalam kita punya kehidupan juga sekarang ni. Tapi burnout ni dia hanya pada pekerjaan ataupun sesuatu bidang, bukan dalam kehidupan. Okey, kalau kehidupan tu dia dah masuk pada kesihatan mental yang lain. Okey, saya punya tajuk hari ni adalah burnout golongan dewasa dan juga kanak-kanak. Okey, burnout sebab apa? Sebab PDPR ni. PDPR ni pun bila kita membuat PDPR ni, sama ada burnout di kalangan guru, burnout di kalangan ibu bapa yang tiba-tiba jadi guru di rumah, jadi guru ke, jadi maha guru ke, saya pun tak tahulah. Okey, lepas tu burnout juga di kalangan kanak-kanak ni. Di kalangan kanak-kanak, pelajar-pelajar kita, sama ada pelajar sekolah menengah ke sekolah rendah ke, tak kira. Dan ada juga rintihan-rintihan daripada ibu bapa dan melihat kanak-kanak di sekolah tadika pun cikgu bagi kerja-kerja. Kanak-kanak tu pun dah jadi macam hilang. Sebelum-sebelum ni penggunaan gadget ni adalah untuk dia melihat ataupun berhibur. Tapi sekarang ni gadget ni digunakan untuk belajar. Belajar tengok muka cikgu. Belajar ada kerja sekolah dengan WhatsApp berjela-jela. Subjek pertama, subjek kedua, subjek ketiga. Jadi perkara tu yang mengakibatkan burnout ni. Okey, sebelum kita pergi lagi lanjut, saya sebenarnya kena kongsikan tips-tips macam mana nak menangani burnout ni. Tapi sebelum saya bagi tips, nak kena tahu dulu apa itu burnout. Okey, burnout tadi saya dah terangkan. Okey, burnout ni dia ada 3 dimensi, iaitu perasaan. Okey, perasaan letih, hilang daya tumpuan, hilang tenaga. Okey, peningkatan perasaan negatif ataupun sinis. Yang ini paling sinonim. Negatif dan sinis dalam sesuatu pekerjaan. Contohnya bila dalam grup PDPR, guru-guru memerlukan memerlukan kerjasama daripada ibu bapa, tapi bila ibu bapa tu terlalu sibuk, okey, kadang-kadang guru boleh jadi sinis dalam grup WhatsApp. Mungkin tak ada niat guru tu nak menunjukkan kesinisan tu, tapi
apabila menaik, orang yang membaca tu dia akan mendefinisikan mengikut emosi dia ketika itu. Lagilah dah balik penat, cikgu pula tulis kat dalam grup, okey, mana anak-anak yang daftar selepas pukul 8 malam, cikgu tak kira datang lepas tu timbul pula mak bapak, cikgu saya ni keluar pukul 6 pagi, pukul 8 baru balik, pukul 8 baru saya boleh masukkan anak saya punya kedatangan. Jadi saya nak masukkan macam mana? Sinis, perkara-perkara sinis tu berlaku. Jadi masa tu kita boleh tengok emosi, perkara-perkara negatif berlaku. Itu yang dia salahkan dia, ibu bapa salahkan guru, guru salahkan ibu bapa. Sebenarnya keadaan ini, keadaan di mana masing-masing mendepani atau melangkah ke satu era normal baru. Semua kena adapt norma-norma baru ni. Okey. Dan dimensi yang ketiga adalah kurang keupayaan profesional. Kurang keupayaan profesional dalam mengendalikan atau dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ni. Contoh sekarang ni ibu bapa, dia dah ambil alih tugas guru di rumah. Mana-mana ibu bapa yang bapa bekerja, ibu suri rumah, masih boleh lagi menangani perkara-perkara ni, tapi pun ada yang mengalami burnout. Manakala kedua-dua ibu bapa yang bekerja lagilah mengalaminya. Mana dengan faktor kerja, mana dengan faktor nak balik rumah, nak selesaikan PDPR anak-anak, belum lagi cikgu yang mengajar dan perlu memastikan anak-anak pun masuk juga PDPR. Okey, kita banyak buat kajian, kita banyak jumpa dengan kita punya klien-klien. Kakak sepupu saya pun dalam keluarga saya sendirilah, kakak saya seorang jururawat, sepupu saya seorang guru. Bila up dia status dalam Facebook, guru meluahkan ini, kakak saya yang nurse tu cakap, pun kena faham dia pun frontliner ni apa semua. Jadi kita satukan dalam keluarga, kita cakap okey, masing-masing ada peranan masing-masing. Okey, sebelum tu kita kena tahu faktor pula. Apa faktor yang mendorong kepada burnout ni? Kita sekarang ni tengok banyak yang kita nampak daripada golongan dewasa, ibu bapa atau guru-guru yang burnout. Tapi kita kurang nampak atau kita kurang tumpu pada anak-anak, pada kanak-kanak ni. Ada satu tahap bila kanak-kanak ni dah burnout, dia bila guru atau ibu bapa memberi tugasan yang guru beri, dia akan tengok je kita nak buat. Tak tahu daripada sebelum ni boleh membaca, bila dah burnout sangat, tengok je, nak baca pun macam mana, nak buat pun macam mana. Itu yang berlaku. Dia jadi macam confused pada keadaan itu. Sebab apa? Sebab ibu bapa ibu bapa ni dia ada satu perasaan bila tak saya cakap online lah, saya kadang-kadang anak dia ni dah hantar, anak aku tak hantar-hantar kerja ni. Naik pula nama yang dah hantar, yang belum hantar. Aduh, kita cakap kan, walah anak aku ni je yang belum hantar ni, kena buat. Jadi kadang-kadang perkara tu mengakibatkan kita jadi stres. Jadi stres, jadi burnout. Okey, stres ni, burnout ni adalah bila stres yang tidak ditangani dengan baik. Okey, saya pernah bincangkan hal ni di pejabat lah, sebab kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, ada juga guru yang mesej yang cari Amirul Irsyad, anak saya Amirul Irsyad. Dia cakap Amirul Irsyad tak pernah masuk kelas ni. Puan, macam mana sebab kelas tu dia nak anak saya baca Iqra tu di depan dia. Ketika itu adalah ketika waktu kita bekerja, ketika waktu siang. Dan bila saya cakap, saya minta maaf, anak saya hantar pada pengasuh. Sebelum ni pun saya rasa macam saya dah nak naik stres, tapi saya menggunakanlah ilmu-ilmu serta kemahiran yang ada untuk diri saya dulu, sebelum saya bantu orang lain. Jadi saya pun terangkan dengan cikgu tu, dan pada permulaan cikgu seperti tak memahami. Bila dia tanya saya kenapa tak boleh, saya cakap saya menghantar anak pada pengasuh. Jadi pengasuh dia tak pandai gadget-gadget ni. Dia duduk di rumah je apa semua kan. Jadi saya cakap, takkan tak cuti, dia cakap. Puan kata boleh. Ya cikgu, saya cakap, tapi Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita di Jabatan Kebajikan Masyarakat, masuk ramai staf saya yang merungut jugalah. Kadang-kadang hari cuti pun kami bekerja. Saya terpaksa menjelaskan pada cikgu macam tu, dan alhamdulillah sebenarnya cikgu-cikgu faham. Cuma dia akan, okey puan, bila boleh kita setkan ni, bila boleh puan hantar kerja ni. So memang hari Minggu adalah hari pulun untuk anak-anak
yang bekerja, yang ibu bapa bekerja ni lah. Okey. Faktor kepada burnout ni adalah bebanan kerja yang berlebihan. Tadi saya cakap bila dekat tempat kerja pun ada kerja, balik rumah pun ada kerja untuk PDPR anak-anak. Anak-anak pun confused. Kadang-kadang suruh buat tak faham-faham. Belum lagi ibu bapa yang salah faham tentang subjek yang diajar tu. Lagilah kadang-kadang anak tu menjadi mangsa. Ni kenapa tak faham-faham ni? Awak kenapa tak faham-faham? Macam tu. Okey, selain tu kerja di luar kepakaran bidang. Ini memang yang paling utama sekali. Kita ni ibu bapa di rumah kadang-kala membuat kerja di luar bidang yang sebelum-sebelum ni mungkin anak-anak dah diajar di sekolah. Jadi dia dah faham tentang benda tu. Bila balik rumah kita assist dia je. Kita guide dia macam mana nak siapkan kerja-kerja sekolah. Tapi sekarang ni kita kena bagi dia faham, kita kena bagi dia ajar. Jadinya bidang tu di luar bidang kita. Belum lagi dulu masa kita sekolah kita belajar benda lain. Sekarang ni subjek anak-anak kita lain. Cara pengajarannya, cara pengiraan ke apa ke. Saya ada satu masalah dulu masa di sekolah saya kurang ini saya tak tahulah, mungkin ibu bapa yang seumur dengan saya pun mengalami masalah yang sama. Okey, ada pengiraan sampuang. Tak semua orang pandai dengan pengiraan sampuang. Bila anak-anak sekarang perlu diajar dengan penggunaan sampuang, mak bapak jadi pening. Benda tu pun boleh jadi stres tau. Jadi di luar bidang kita yang kita boleh buat lah. Okey, yang ketiga faktornya adalah personality. Personality kita sendiri. Sama ada personality anak-anak tu, personality ibu bapa ataupun personality guru-guru. Dalam waktu sekarang ni, memang semua orang kena stablekan diri. Personality apa yang saya kata? Contohnya, ibu bapa tu adalah ibu bapa yang perfection sangat. Yang sempurna, mahukan sempurna. Awak mesti dapat nombor 1 dalam kelas. Jadi awak kena belajar. Awak adalah orang yang pertama kena daftar pagi-pagi kehadiran. Awak orang yang pertama kena siapkan kerja-kerja sekolah ni. Itu pun boleh mengakibatkan anak kita tu burn out. Jadi ibu bapa ni, bila anak tu tak boleh mencapai kita punya keinginan, kadang-kadang kita pun boleh jadi stres. Kenapa awak ni tak boleh ni? Kan ibu dah kata pukul 7.30 awak dah kena duduk depan telefon ni. Tunggu cikgu. Itu pun boleh jadi stres dan boleh jadi burn out. Bila dari hari ke hari, kesempurnaan tu dia tak dapat. Okay. Personality yang kedua, individu yang suka letakkan target. Awak kena siapkan kerja ni dulu. Awak kena dapatkan bintang daripada cikgu. Biasa kalau siap, cikgu akan, okey bagus, terima kasih dalam grup, betul. Ibu nak awak yang sentiasa dipuji. Itu pun boleh mendatangkan burnout, stres yang tidak terkawal kalau anak tu tak boleh mencapai tahap keinginan ibu bapa. Okey, guru-guru saya rasa sekarang ni guru-guru pun dah cool down sedikit. Jadinya guru-guru cuba memahami dan membuat sehabis baiklah. Cuma ibu bapa ni dia ada peringkat. Ada yang dah terima, ada yang masih berlaku lagi perkara-perkara stres apa semua yang mengakibatkan burnout ni. Okey. Kita tengok pula pada tanda-tanda burnout ni. Macam mana boleh jadi ada tanda-tanda burnout ni? Moderator tolong ingatkan saya sebab saya kalau dah bercakap kadang-kadang tak ingat waktu. Kalau dah lebih-lebih kan orang dah tertidur agaknya dengar saya bercakap tak berhenti. Okey, tiga tanda orang ni kita ni mengalami burnout. Apa dia? Okey, tandanya adalah fizikal. Fizikal kita ni kita akan letih daripada segi fizikal, daripada mental kita akan letih. Bila letih kita kerap jatuh sakit. Bila kita kerap jatuh sakit, kita akan emosi kita tak stabil. Kita lebih mudah marah, kita lebih mudah nampak salah daripada kita nampak perkara-perkara yang positif. Itu tanda-tandanya, tanda-tanda burnout ni. Okey, dan sukar tidur. Tak boleh tidur malam ni, besok nak kerja, anak pagi-pagi ni kena bangun ni. Tak boleh tidur. Dah pukul berapa? Baru pukul 3, belum lagi pukul 7.30. Macam tu. Sukar tidur, okey? Okey, yang kedua, tadi fizikal, yang kedua sekarang ni adalah emosi. Emosi mudah marah, sensitif, berbanding biasa. Kita biasa-biasa kita ya biasalah. Mak bapak ni kalau tak membebel, mak ni lah yang paling-palingnya, mak ni kalau tak membebel,
tak marah anak-anak tu orang kata macam tak lengkap kehidupan seharian. Jadi tapi yang kali ni dia jadi melebihi berbanding biasa. Melebihi berbanding biasa sehingga kadang-kadang ada kes kita yang saya tak sedar, saya pukul anak. Ada yang berlaku penderaan apa semua. Tapi sebenarnya dia tak pun begitu, tak nak. Saya stres sangat dengan cikgu macam ni, dengan bapa dia tak nak tolong ke apa ke. Banyak kes kita yang macam tu lah. So beban tu diletakkan pada ibu dan ibu tu yang burn out. Last kali anak burn out juga, anak jadi mangsa. Okey, emosi, mudah marah apa semua, sukar kawal perasaan. Dia sukar kawal perasaan. Okey, sukar kawal perasaan, mudah menangis. Kadang-kadang menangis tiba-tiba dan merasa tidak dihargai, kerap mengeluh. Biasanya macam ni lah. Ibu je yang ibu bekerja. Ibu je yang ambil berat tentang PDPR anak ni. Tapi ayah tidak. Ayah pun bekerja juga. Balik kerja, dia rehat. Tapi ibu bekerja-kejar dengan kerja-kerja PDPR anak-anak ni lah. Itu pun boleh mengakibatkan burnout. Okey, yang ketiga tandanya adalah tingkah laku. Tingkah laku seseorang tu. Okey, potensi kerja akan menurun. Okey, mungkin dekat tempat kerja dia sebelum ni dia fokus balik. Lepas tu sekarang ni tak nak balik rumah lah, macam tak nak balik rumah lah. Kadang-kadang ada kes kita yang dapat work from home pun pergi juga pejabat. Sebab apa? Sebab stres nanti kena menghadap PDPR anak-anak. Biar bapaknya yang work from home tengok PDPR anak-anak. Sebab apa? Sebab dia sendiri dah burn out. Okey, masalah interpersonal kadang-kadang daripada rumah bawa ke tempat kerja, konflik pula dengan rakan sekerja. Itu pun masalah juga. Okey, abaikan diri sendiri. Kadang-kadang tak menjaga kesihatan, tak apa semua tu tanda-tanda burn out. Okey? Dan biasanya dia akan undur diri awal daripada apa-apa pun tanggungjawab. Contoh bila cikgu kata, okey siapa volunteer? Contoh adalah ni siapa yang nak buat rakaman pantun dulu? Semua orang lari. Sebab dah terlalu stres dan burn out. Okey, kita pergi pada tadi kita dah kupas tentang apa itu burn out, kita dah tahu apa itu burn out, kita dah tahu dimensi-dimensi yang terlibat, kita dah tahu faktor dan kita tahu tanda-tandanya. Okay, so sekarang ni saya nak kongsikan macam mana cara kita mengatasinya. Sebenarnya tadi Encik Khairul ada berkongsikan tentang tips-tips tu, tapi Encik Khairul direct pada PDPR. So saya pada burn out lah, sebenarnya lebih kurang sama. Ada benda yang sama lah. Okey, contohnya yang pertama sekali adalah apa tipsnya? Kita perlu merehatkan diri kita. Ini saya bercakap melalui pengalaman sendiri. Sebelum ni saya memang anak saya kena hantar ni, anak saya kena semua ni. Tapi bila sampai satu tahap saya pula jadi stres sebabnya saya pun menguruskan pelbagai-bagai kes. Di pejabat lah. Kadang-kadang waktu cuti pun ada kes, belum lagi kes orang sekarang ni kes cubaan bunuh diri banyak. So kita nak kejar mana yang prioriti kita nak utamakan. Sebenarnya sebelum tu contoh macam suami saya pun sebenarnya dah stres, cikgu ni malam pun bagi kerja sekolah. Sekarang ni pukul berapa? Tu saya kata tak apa biarkan. Okay? Sampai suami saya cakap apa? Sepatutnya dah nak jadi Perdana Menteri pula suami saya. Nak jadi Kementerian Pendidikan Tinggi pula. Okey, tapi saya banyak cakap dengan suami saya, tak apa. Kita tenang-tenang. Rasa kita boleh buat, kita buat. Rasa kita tak boleh buat, kita buat semampu yang kita boleh buat. Nanti kita akan bincang dengan cikgu tahulah macam mana nak uruskan. Okey, cikgu pun dia pun pandang, tak apalah kalau Amirul Irsyad tak boleh, nanti hari Minggu baru buat. Okey, sebab benda ni memang perlukan kerjasama dan pemahaman daripada semua pihak supaya tak adanya berlaku burn out. Saya rasa sekarang ni dia dah berkurangan sedikit lah sebab benda ni dah lama. PDPR ni dah orang kata dah masuk session yang ketiga kali lah ikut kita punya PKP apa semualah. So sekarang ni pun dah cool sedikit. Macam saya cakap tak apa, kita buat mana yang kita mampu je. Kita jangan stres-streskan diri dan cikgu pun takkan stres kalau kita cakap dengan dia. Cakap bagi tahu. Okey, yang kedua, apa yang kita boleh buat kalau kita nak mengelakkan burnout ni? Untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Okay, kita lakukan aktiviti refleksologi lah, relaksisasi macam yang Cik Khairul cakap tadi lah.
relax apa semua. Kita boleh ajak anak-anak buat dalam kelompok. Jangan langgar SOP sudah. Sebabnya ada satu hari tu kes dekat tempat saya lah. Dia nak buat aktiviti lah, cari hobi ke, aktiviti luar yang disukai ke. Diorang rasa buat memanah tu boleh. Sebab diorang ada tim memanah. So dia kata boleh memanah lah sebab ahli keluarga je. Tapi tiba-tiba bila diorang dah bersedia untuk memanah dan memanah apa semua, polis datang, kena saman. Sebab apa? Rupanya benda tu sukan yang tak boleh dilakukan ketika ini. Kena cari yang bersesuaian, yang hobi ke atau aktiviti relaksasi ni yang contohnya main syahribar ke, relax. Jangan terlalu tertekan, jangan terlalu nak mengejar. Kita buat semampu yang baik, insya-Allah cikgu-cikgu pun dia sebenarnya nak yang terbaik. Saya pun ada juga berhubung dengan cikgu-cikgu tanya, okey apa you punya ni, apa yang sebenarnya berlaku ni. Diorang ada luahkan juga. Kita orang pun dikata tersekat dengan pihak atasan punya permintaan. Jadi kita pun memberitahu sahaja apa permintaan pihak atasan. Jika ibu bapa tak boleh nak buat, kita pun melaporkanlah ibu bapa tak boleh nak buat ni, tak boleh nak ni. Sebab bukan semua orang boleh akses kepada PDPR atau gadget ni. Okey. Cara yang ketiga, mengamalkan pemakanan yang seimbang. Ni mengamalkan pemakanan seimbang. Baru-baru ni saya baru buat talk juga tentang kesihatan mental ni. Ada banyaklah yang kita ajar daripada cara macam mana untuk menghasilkan hormon, pemakanan apa yang untuk menghasilkan hormon yang boleh menenangkan fikiran, apa semua. Okey. Contohnya adalah dark chocolate. Kena pastikan coklat tu, orang ramai semua suka makan coklat tapi dah makan coklat pun stres juga ni, macam mana ni? Sebab apa? Sebab makan coklat manis. Dia kalau betul untuk membantu peningkatan hormon kita tu dark chocolate. Kena cari betul-betul dark chocolate. Yang kurang gula, yang dark chocolate, okey? Selain tu air kelapa. Jadi macam duduk-duduk kat tepi pantai ke apa kan, minum air kelapa boleh menghasilkan hormon-hormon yang menenangkan kita. Okey, cara pemakanan kita pun kena baiklah. Okey. Selain tu kita boleh mengamalkan senaman dan kena pastikan tidur yang cukup. Okey, saya sampai apa tahu tak? Saya beli air super cube. Minuman tambahan super cube tu untuk tidur yang tenang, untuk relaxkan diri. Sometimes saya cakap dengan suami saya, okey hari ni kita perlu ambil benda ni. Untuk kita lebih tenang dan besok bangun pagi kita boleh pergi kerja. Kadang-kadang makanan-makanan tambahan ni pun dapat membantu. Okey. Macam sekarang orang kata kita kena perlu banyakkan vitamin C. Pun boleh membantu. Okey. Selain tu kena buat perancangan awal lah. Macam saya pun sebelum ni cikgu pun ada masalah dengan saya. Maksudnya saya punya kerja tak fix. Kadang-kadang kalau cuba bayangkan macam kerja macam saya, ada cubaan bunuh diri, kita kena kejar dulu tu. Kita kena kejar klien yang kita nak bunuh diri tu sebab kita tak nak besok kalau dia berjaya bunuh diri, kita jadi saksi yang klien tu dah mesej dengan kita, saya nak bunuh diri, tapi patut kita ni nak kejar PDPR anak kita. Tak boleh. Saya pun beritahu, saya jelaskan dengan cikgu, saya ada kerja hakiki yang berkaitan dengan masyarakat, saya kena bekerja. Saya akan kejar juga PDPR anak saya ni, tapi cikgu bagi ruang dan masa lah. So saya kata, Mei cikgu kita buat perancangan. Amir Rishad ni mak bapak dia busy, jadi kena buat perancangan. Okey, kalau tak busy pun perancangan tu adalah sesuatu yang elok. Okey, perancangan bila dah rancang dia akan jadi rutin. Tapi bila dia terbreak sedikit, tak apa. Sebab kita dah merancang, biasalah kita ingat je lah, kita dah merancang yang terbaik tapi yang menentukannya adalah Allah. Okey. Selain tu, kita kena kenal dulu diri kita macam mana dan kita kena kenal potensi anak-anak kita macam mana. Bila kita dah kenal potensi anak-anak kita, baru kita boleh tentukan apa yang terbaik untuk dia dan apa yang terbaik untuk kita. Okey, mengetahui batasan serta keupayaan diri. Okey, tingkatkan komunikasi juga dengan orang di sekitar kita. Contohnya kalau pergi kerja, okey macam mana PDPR kau? Ni nanti dia meluah dan kadang-kadang dia pun ada solusi dia. Bila dia ada solusi dia, mungkin kita boleh ambil dia punya solusi tu. Jadi jangan duduk diam-diam dah PDPR ni ada masalah apa semua, duduk diam-diam seorang-seorang, tak nak cakap dengan orang apa semua. Itu yang mengakibatkan pendaman perasaan, emosi, last sekali depression
last kali stres, last kali burn out. Jadi komunikasi tu penting. Okay. Kalau tak boleh juga bagi tahu dengan cikgu tu. Macam tadi Cikgu Colby cakap, kalau ada masalah apa-apa berhubung dengan pihak sekolah. InsyaAllah dekat pihak sekolah pun boleh memberi beberapa inisiatif macam mana nak buat kalau kita ada masalah apa semua. Okey, dan yang terakhir adalah apa-apa pun bila kita rasa kita tak boleh nak tanganinya sendiri ataupun kita dah bagi tahu dengan orang di sekeliling kita tapi orang di sekeliling kita ni banyak makcik bawang, pakcik bawang yang kita rasa tidak boleh diguna pakai dia punya idea atau apa-apa tu, sila dapatkan perkhidmatan, khidmat nasihat daripada golongan-golongan pakar. Kalau dah tak boleh nak cari pakcik-makcik bawang ni, kita dapatkan khidmat nasihat daripada golongan pakar-pakar. Okey, jangan risau sebabnya kita di KPWKM yang menjaga masyarakat ni apa semua dah cakap boleh telefon talian kasih 24 jam talian kasih tu. 24 jam. Nak cakap saya ni telefon nak cakap saya nak meluah je ni. Saya ni stres ni PDPR anak saya ni macam ni. Tak apa, silakan. Kita ada yang bertugas. Jadi kalau tak boleh nak berkongsi dengan pakcik dengan makcik bawang, bila berkongsi kita pula kena balik. So cari perkhidmatan dalam kepakaran yang profesional dan pakar lah. Supaya kita ni tidak tersalah menenteramkan emosi kita sendiri. Okey, saya rasa itu saja perkongsian saya. So saya serahkan kembali kepada moderator untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Madam Zul, Puan Zuraida kita. Perkongsian yang sangat baik, perkongsian yang sangat baik terutama untuk kita mengenal dan mengenal pastilah apakah definisi, apakah simptom-simptom. Kita nak mengenal pasti adakah kita ni sedang mengalami fenomena burnout ataupun tidak. Tengok anak-anak kita bersama juga sebab rasanya anak-anak peramai juga yang burnout, nak main kat luar tak boleh, nak main pergi playground tak boleh. Kawasan yang dia boleh pergi main tu adalah kawasan yang sangat terhad dan dia macam kata tak selarilah dengan dia punya keperluan fizikal dia. Tetapi seperti yang perkatakan tadi, itulah pilihan yang kita ada. Setakat ni kita tak ada banyak pilihan sebab kita masih berada situasi pandemik dan berada di rumah itu adalah kaedah yang terbaik buat masa ni. Okey, sedikit saya kupas, saya ambil poin-poin daripada Puan Zuraida tadi tentang cara mengatasi, kemudian yang mula-mula sekali yang dikata tentang bincang dan utarakan kekangan anda kepada guru. Cuba sama-sama orang kata macam berlapang dada, sama-sama berbincang dalam keadaan yang tenang, bagi tahu apa permasalahan dan cikgu pun boleh cuba untuk memahami. Okey, setakat ni daripada pihak sekolah macam kami pun ada beberapa murid yang dia rujuk daripada guru kelas rujuk kepada kami kata murid ni dah lama tak datang PDPR, tak ikut, tak respon. Tetapi kita cuba hubungi, alhamdulillah setakat yang kami cuba hubungi memang semuanya berjawab dan kita ada perbincangan yang sangat baik. Ada yang kita pergi cuba bantu menggunakan daripada pasukan PKM kita yang mewakili sekolah kita pergi, ada yang kita bantu ikutlah keperluan semasa mereka untuk memudahkan mereka mengikuti PDPR. Dan seperti memang yang saya tekankan sebelum ni pun, jika ada masalah jangan risau, jangan takut untuk menghubungi guru kelas anak anda, bagi tahu apa permasalahan dan kita cuba bincangkan apa solusi yang terbaik. InsyaAllah jika kita bincang, kita akan jumpa jalan penyelesaian yang terbaik. Okey. Ingat ya, semua orang berjalan di dalam kasut masing-masing. Ada yang tapak dia berbeza, ada yang saiznya memang tak sama, materialnya tak sama. Jadi kita memang tak boleh samakan diri kita dengan orang lain dan kita tidak boleh meletakkan benchmark orang lain atau pencapaian dia untuk dibandingkan dengan diri kita. Ianya memang sangat jauh berbeza, tak sama. Setiap orang menjalani laluannya tak sama. Okey, kemudian jangan takut untuk meminta bantuan, jangan takut untuk mencuba solusi yang berbeza. Mungkin ada yang kita dah pernah dengar solusi itu, pernah dicadangkan,
kita tak pernah nak try sebab kita rasa macam okey ke kita ragu-ragu. Jangan ragu-ragu untuk cuba, insyaAllah bila kita berusaha Allah akan bagi jalan yang lebih mudah. Okey, insyaAllah. Macam tadilah kata jangan duduk senyap-senyap. Okey, kalau ada masalah kita cuba cari solusi, kita minta bantuan. Bila kita susah ataupun kita ada masalah kekangan yang tertentu tu, kita minta solusi daripada orang lain. Dia tidak menunjukkan bahawa kita seorang yang tak pandai ataupun lemah, tetapi menunjukkan kita seorang yang berusaha untuk mencari penyelesaian. Itu adalah yang terbaik sebenarnya. Jadi tingkatkan komunikasi dengan orang lain seperti kata Puan Zuraida tadi, dan jika kata dah buat semua ataupun kita tak dapat cari orang yang kita percayai, kita agak ragu-ragu, kita boleh hubungi talian kasih. Dan daripada unit bimbingan dan kaunseling sendiri pun boleh dihubungi bila-bila masa. Tak semestinya hanya guru yang merujuk murid kepada kami, ibu bapa juga boleh merujuk anak kepada kami, insyaAllah tak ada masalah. Dan kita sangat berpegang kepada etika kerahsiaan. Siapa klien kami, apa yang kami buat, biasanya memang kita tak akan dedahkan lah, melainkan untuk laporan pun macam saya akan tutuplah wajah, detail yang tak bagi detail sangat lah, sebab itu adalah etika kerahsiaan kita. Okey, jadi rasanya itu sahaja perkongsian kita untuk sesi kita yang pertama ni. Sembang santai Siska, ini adalah yang kali pertama, dan saya harap melalui perkongsian ini kita sama-sama mendapat manfaat, sama-sama dapat bertenang, sama-sama dapat bekerjasama dengan lebih baik selepas ini. Sebab kita pun tak pasti PDPR ni dia berapa lama. Dan yang pastinya walaupun kata dah PDPR, kita kembali bersemu ke di sekolah, kerjasama tu masih diteruskan. Cuma dalam keadaan yang mungkin lebih tenang lah. Okey, tak apa. Dan saya rasa itu sahaja daripada kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pimpinan kita, istimewa kita pada hari ini, Tuan Berurusan kita Encik Azman, NYDP PIBG kita Encik Khairul Naim, dan juga kaunselor kita, pegawai psikologi dan kaunseling daripada JKM, Puan Zuraida ataupun Medium Zoo. Terima kasih di atas kesudian untuk menjadi panel pada hari ini untuk berkongsi maklumat, tips dan juga pengalaman dengan ibu bapa dan warga guru kita. Okey, jadi rasanya itu sahaja. Selamat menjalani PDPR semula. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi guru anda, guru-guru anak-anak anda jika ada sebarang permasalahan. Sekian saja, jumpa lagi pada sesi yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.